Selamat sejahtera. Saya Syarunia anak perempuan Genggaran dari kelas 3 PISMP RBT2. Bagi tugasan kerja khusus EDUP 3043, pelajar dikehendaki menyediakan satu pengurusan grafik tentang teknologi ubiquitous, pemangkin, pengajaran dan pembelajaran dari rumah yang terapeutik. Dalam tugasan ini, pelajar perlu menjelaskan konsep pengurusan bilik darjah dan tingkah laku berdasarkan ciri-ciri guru yang efektif. Selain itu, pelajar juga perlu merangkakan kepelbagaian peranan guru dalam menyediakan satu persekitaran PDPR yang terapeutik serta mengilustrasikan hubungan yang positif antara guru dengan murid, kelas pendidikan aliran perdana dan juga aliran inklusif melalui penerapan teknologi ubiquitous. Apabila kita melihat, sesuatu pengurusan grafik perlu disediakan dengan kreatif dan berwarna-warni. Ia perlu menarik perhatian orang ramai untuk membaca maklumat dalamnya. Pada masa yang sama, pengurusan grafik tidak boleh mempunyai patah perkataan yang banyak. Ini adalah pengurusan grafik yang saya sediakan. Saya mengingati semua aspek pengurusan grafik ini sebelum memulakannya. Seperti yang dinyatakan dalam soalan, saya telah menyatakan konsep pengurusan bilik darjah, peranan seorang guru dalam menyediakan persekitaran PDPR yang terapeutik dalam pengurusan grafik saya. Saya juga telah menyatakan hubungan positif antara guru dengan murid kelas pendidikan aliran perdana dan aliran inklusif. Saya telah mendapat banyak maklumat dari internet. Saya juga menyediakan pengurusan grafik ini dengan bantuan guru yang telah memberi maklumat tentang PDPR semasa saya menjalani PBS di sekolah. Saya juga memikirkan isi-isi penting tentang aktiviti PDPR berasaskan pengetahuan dan pengalaman sendiri. Jadi, inilah cara saya menyiapkan kerja khusus saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua, saya Tarishina anak perempuan Pandai 7 dari 3P RBT2. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara-cara kami membuat tugasan kerja khusus 2 iaitu penulisan ilmiah. Tugasan 2 EDUP 3043 iaitu pengurusan bilik darjah dan tingkah laku semata-matanya berdasarkan PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah yang kami telah dilakukan. Akibat daripada PKP, kami harus mengikuti PDPR iaitu kami telah mengikut pengalaman pembelajaran dan pengajaran di rumah. Contohnya kami tidak pergi ke sekolah dan mengikuti link Google Meet yang diberikan oleh cikgu-cikgu di sekolah untuk menerapkan pengalaman semasa pembelajaran dan pengajaran di rumah iaitu PDPR. Keseluruhan tugasan kerja khusus 2 ini merupakan konsep tingkah laku bermasalah. Kami juga dikehendaki menganalisis masalah-masalah tingkah laku yang kami melihat atau merasai dalam PDPR yang kami mengikuti link yang diberi oleh cikgu. Kami memerhatikan pembelajaran yang dilakukan secara atas talian dan kami juga dapat menganalisiskan beberapa masalah tingkah laku yang berlaku semasa PDPR. Yang pertama, masalah tingkah laku menyendiri dan pendiam. Masalah tingkah laku kurang memberi perhatian. Kedua-dua masalah ini saya sering melihat daripada pelajar-pelajar yang mengikuti kelas online iaitu secara atas talian. Kami juga dikehendaki untuk menganalisis punca masalah tingkah laku yang berlaku semasa PDPR. Dan kami juga diberi tugasan untuk menganalisis beberapa halangan dalam menangani masalah murid menyendiri dan pendiam sepanjang PDPR dijalankan. Kami juga memberi beberapa tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang tersebut yang dibincang di atas. Kemudian kami ditugaskan untuk berkaitkan masalah-masalah tingkah laku dengan model pengurusan disiplin dan intervensi.
kami juga dikehendaki untuk berkolaborasi dengan rakan pembelajaran, iaitu kami telah menyediakan soalan temu ramah yang akan ditemu bual dengan guru sekolah. Sebelum tu, soalan temu ramah pula telah disemak oleh salah seorang pensyarah di IPG kita. Ini merupakan tangkap layar berkomunikasi dengan rakan pembelajaran, iaitu Encik Dr. Chanda. Ini merupakan soalan-soalan temu ramah yang kumpulan saya dihasilkan. Ini merupakan butiran-butiran temu ramah yang telah dijalankan semasa PBS secara atas talian. Ini merupakan tangkap layar semasa saya mengikuti kelas secara online dengan cikgu sekolah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tutorial ini merupakan tutorial minggu 12. Tutorial ini meminta pelajar-pelajar berdasarkan pembagian kumpulan dan tajuk, yaitu terapi bermain, terapi bercerita, dan terapi muzik yang telah dibentuk. Buat satu rancangan pengajaran harian untuk memasukkan terapi yang dipilih. Kemudian, pelajar diminta kemukakan dengan lengkap jenis terapi dan cara melaksanakan di bilik belajar. Dan penghasilan produk ini adalah melalui Microsoft Word. Tutorial EDUP 3043 minggu 12. Ia ada merupakan berbentuk kumpulan dan pembentukan RPH. Ketiga adalah pengaplikasian ilmu EDUP. Keempat, pembincangan RPH bersama pensyarah dan rakan atas talian. Dan kelima adalah mendapat maklum balas dan mengubah sesuaikan RPH ini. Ini merupakan RPH terapi bermain yang telah dihasilkan. Tajuk RPH ini merupakan unit satu organisasi dan keselamatan bengkel. Objektif pembelajarannya adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan cara menyumbang alatan dan bahan dengan selamat, mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti. Secara ringkasan, murid dapat mengenal pasti serta dapat mengamal peraturan dan keselamatan bengkel. Elemen merentas kurikulum adalah nilai murni, berdisiplin dan mematuhi peraturan. Langkah pertama, persembahan. Guru memaparkan skrin yang menayangkan dua slides yang telah disediakan kepada murid. Dan langkah kedua merupakan latihan, iaitu menjalankan terapi bermain. Guru memberi pautan link ke Kahoot yang berkenaan dengan amalan keselamatan bengkel untuk dilakukan secara segera semasa dalam kelas. Langkah ketiga adalah juga terapi bermain melalui word wall dan seterusnya penutup. Guru mengakhiri PDPR dengan memberikan arahan kepada murid untuk menyalin soalan dan jawapan yang betul bagi latihan word wall ke dalam buku latihan mereka. Penilaian pengajaran dan pembelajaran. Guru bertanya secara lisan, mengedarkan lembaran kerja dan teori dan amali. Refleks. Pengetahuan sedia ada, murid telah didedakan dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah. Ini merupakan proses menjalankan Kahoot. Kebaikan terapi bermain ini adalah aplikasi ilmu pengurusan bilik darjah terapi, termasuk ilmu penggunaan teknologi dalam PDP secara bersemuka atau PDPR. Perancangan dan cuba menerangkan terhadap pensyarah dan pelajar dan mendapatkan sebuah RPH yang berkualiti dengan membantu murid-murid dalam pemahaman dari segi ilmu psikologi emosi dan tindakan dengan berkesan. Salam
sejahtera kepada semua. Saya Eng Wei Wen akan memberi perkongsian pengalaman pembelajaran yang dilalui bagi khusus EDUP 3043. Jadi saya akan membincangkan tentang tutorial pada 7 September 2021. Pensyarah telah memberi satu tugasan iaitu menghasilkan satu rancangan pengajaran harian dengan memasukkan terapi-terapi untuk menghasilkan satu persekitaran pembelajaran yang menarik. Jadi tutorial tersebut adalah dilaksanakan secara bentuk kumpulan. Jadi kumpulan saya telah memilih terapi musik bagi menghasilkan RPH tersebut. Sepanjang menghasilkan tutorial RPH tersebut, kompetensi pembelajaran bermakna 6C telah diterapkan bagi sasia iaitu belajar cara belajar. Jadi nilai kecekalan, ketabahan, ketekunan dan ketahanan telah diterapkan antara diri kita. Kami juga diberikan tanggungjawab dan integriti sepanjang menghasilkan tutorial tersebut untuk menghasilkan satu RPH yang menarik. Seterusnya ialah kewarganegaraan, iaitu memahami nilai dan pandangan global yang berbagai. Terapi iaitu satu intervensi menangani tingkah laku bermasalah. Jadi terapi ini telah menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kurang jelas dan kompleks. Seterusnya iaitu kolaboratif. Kolaboratif iaitu kemahiran interpersonal dan perkumpulan. Jelaslah bahawa tutorial ini adalah diminta untuk membuat dalam bentuk kumpulan. Jadi kolaboratif ini telah amat diterapkan dalam tutorial ini dan kumpulan kami juga amat bekerjasama bagi mencapai objektif dalam tutorial tersebut serta menghasilkan satu RPH yang amat menarik. Seterusnya iaitu komunikasi. Komunikasi iaitu semasa menghasilkan RPH tersebut, kumpulan kami akan berkomunikasi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu RPH tentang terapi musik yang amat sesuai. Justru komunikasi yang berkesan akan dihasilkan. Di samping itu iaitu creativity. Creativity yaitu menghasilkan satu RPH tentang terapi musik dengan amat creativity dengan menerapkan terapi musik dalam satu RPH. Dengan adanya creativity dalam satu PDP, pastinya murid-murid tidak akan berasa bosan sepanjang PDP-R tersebut. Yang akhir sekali yaitu pemikiran kritis. Pemikiran kritis yaitu membuat berkaitan dan mengenal pasti pola. Selepas menghasilkan tutorial tersebut yaitu RPH dengan menerapkan terapi-terapi, kami akan menguji, membuat refleksi dan melaksanakan tindakan untuk membaiki tugasan tersebut supaya menghasilkan satu tugasan yang amat menarik dan sesuai bagi murid-murid. Tambah pula bagi tutorial minggu ke-12 bagi khusus EDUP 3043 telah dijelaskan saya tadi iaitu berbentuk dalam kumpulan dan pembentukan RPH serta mengaplikasikan ilmu EDUP iaitu intervensi menangani tingkah laku bermasalah. Jadi kumpulan saya adalah memilih terapi musik. Selepas menghasilkan RPH tersebut, kami akan membuat perbincangan RPH tersebut bersama pensyarah dan rakan atas talian. Jadi, kami akan mendapatkan maklum balas dan pengubahsuaian terhadap kekuatan dan kekurangan tentang tugasan RPH yang kami telah hasilkan. Sekarang saya akan menunjukkan tugasan tutorial yang dihasilkan, yaitu tema terapi musik. Tugasan ini merupakan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Semua ini merupakan buktiran PDP dan di bawah ini merupakan buktiran guru. Seterusnya ialah set induksi. Sebelum permulaan PDP, guru akan memberi satu set induksi dengan bantuan video. Seterusnya, langkah pertama, guru akan memperkenalkan dan menjelaskan topik kepada murid-murid iaitu warna tanda keselamatan BenQ. Seterusnya iaitu langkah kedua. Guru akan mula mengajar murid-murid tentang lagu bertema warna tanda keselamatan BenQ. Guru akan mengajar murid-murid menyanyi lagu tersebut bersama-sama. Langkah ketiga iaitu latihan nyanyian. Guru akan memanggil beberapa murid untuk keluar menyanyi lagu tersebut. Seterusnya iaitu langkah keempat yaitu tugasan latihan melalui word walk. Selepas menyanyi lagu tema warna keselamatan, murid-murid akan lebih senang menjawab tugasan tersebut dan tugasan word walk ini adalah berbentuk dalam permainan dan murid-murid akan berasa lebih menarik dan tidak bosan. Bagi penutup, guru akan membuat rumusan mengenai aktiviti PDPC mengenal warna serta fungsi tanda keselamatan dan memberi satu penutup tentang apa yang telah murid belajar pada hari tersebut. Sekarang saya akan menunjukkan terapi musik yang dicipta dalam RPH, yaitu lagu warna tanda keselamatan BenQ. Marilah kita bersama menyanyi lagu warna keselamatan BenQ. Merah bermakna larangan ataupun pemadam api. Kuning bermakna perhatian ataupun potensi beresiko bahaya. Hijau bermakna zona aman ataupun pertolongan pertama. Biru bermakna wajib tidak adil. Dan yang terakhir putih bermakna informasi umum.
Kesimpulannya, aplikasi ilmu pengurusan bilik darjah yaitu terapi, termasuk ilmu penggunaan teknologi bagi mencapai the big idea yaitu teknologi ubiquitous pemangkin PTPR therapeutic telah diterapkan bagi tugasan ini. Seterusnya, kami akan membincang dan membentangkan hasil tugasan ini dengan rakan pembelajaran yaitu learning partnership. Antara rakan pembelajaran adalah termasuklah pensyarah dan rakan-rakan yang berlainan khusus seperti pendidikan Islam dan matematik. Tambah pula, tugasan yang berkualiti dapat dihasilkan dengan bantuan rakan pembelajaran dengan pemahaman dari segi ilmu, fisiologi, emosi, dan tindakan dengan berkesan atas perkongsian mereka. Yang akhir sekali, tugasan ini adalah amat menarik dan telah mencapai kompetensi pembelajaran bermakna 6C yang telah saya bincangkan sebelum ini. Itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Tan Jun Jing akan membincangkan tentang hasil tugasan kelas dan kerja khusus sepanjang SEM ini. Okey, dalam subjek EDUP 3043, kami diminta untuk melaksanakan satu tutorial pada minggu ke-12. Mari kita tengok. Okey, ini merupakan tugasan yang diberi oleh pensyarah saya iaitu Encik Ramli, iaitu kita perlu menghasilkan satu APH dengan memasukkan terapi-terapi yang telah terpilih. Pertama sekali, tugasan ini adalah berbentuk kumpulan, maka saya perlu berbincang dengan rakan-rakan saya untuk menghasilkan APH ini. Dengan ini, dia akan menggalakkan kita melakukan secara kolaboratif untuk menghasilkan sebuah APH yang berkualiti. Hal ini kerana kita masih tidak mempunyai ilmu dan kemahiran yang sangat lama untuk menghasilkan sebuah APH, maka ini membantukan kita menghasilkan sebuah APH melalui perbincangan supaya menghasilkan APH yang lebih menarik. Okey. Dengan pembentukan APH ini, dia akan menggalakkan kita supaya mendapat satu pengalaman yang paling minimum untuk menghasilkan sebuah APH. Walaupun kadang-kadang kita tidak menghasilkan APH yang sangat berkualiti, kerana ini merupakan kali yang pertama untuk kepada kami untuk menghasilkan APH ini. Seterusnya, kami juga dapat mengaplikasikan ilmu EDUP, iaitu pengurusan bilik darjah ini. Dalam subjek EDUP 3043, kami diminta untuk memilih terapi-terapi yang terpilih seperti terapi bercerita, terapi muzik, terapi bermain. Dan seterusnya, selepas kami menghasilkan hasil APH ini, kita perlu berbincang dengan pensyarah dan rakan secara atas talian melalui Google Meet. Dengan ini, kami akan mendapatkan maklum balas daripada pensyarah dan rakan-rakan supaya kami mendapatkan satu idea yang lebih menarik dan mengubahkan sesuaikan APH kami supaya menjadi lebih berkualiti dan boleh digunakan di kelas nanti. Okey, ini merupakan tugasan tutorial yang telah dihasilkan dengan bertema terapi bercerita. Good neighbors, helping others. Pada suatu musim sejuk, Ibu Jack menyuruhnya keluar dan bermain salji. Tapi di luar sangat sejuk, Ibu. Jack berkata, "Pakailah mantel dan topi serta sarung tanganmu," kata. Okey, sepanjang masa menghasilkan tugasan tutorial ini, kami sebagai bakal pendidik dapat mengaplikasikan ilmu pengurusan bilik darjah seperti terapi-terapi yang telah disebutkan tadi dalam APH. Dengan ini, kami dapat mendapatkan pengalaman yang minimum untuk membuat satu perancangan APH yang sistematik dengan mencubakan menerapkan terapi-terapi dengan mengaplikasikan terapi-terapi dalam APH serta menerangkan kepada pensyarah dan rakan-rakan. Dengan ini, dia akan membantukan kami untuk mendapatkan satu APH yang lebih berkualiti dengan mendapatkan maklum balas daripada pensyarah dan rakan-rakan supaya untuk mendapatkan satu pengubahan sesuai dan penambahan baik. Dengan ini, kami mendapatkan APH yang lebih berkualiti. Hal ini akan membantukan kita untuk membantukan pelajar saya atau pelajar kami untuk memahami satu topik dengan memahami dan mengubah sesuaikan pelajar-pelajar dari segi ilmu, psikologi, emosi dan tindakan mereka.